Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Ogos 2022 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Kemuncak sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah esok di Padang Merdeka bakal dimeriahkan oleh 86 kontijen terdiri pasukan beruniform, Jabatan Persekutuan dan Negeri serta badan bukan kerajaan. Sambutan kali ini yang pertama diadakan secara bersemuka selepas 2 tahun. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah, semua persiapan telah dibuat dengan pelbagai kegiatan dan aktiviti yang bermula sejak awal bulan ini. Antara aktiviti yang kita telah buat ialah Youth Race. Youth Race ini para belia akan beredar daripada satu tempat ke satu tempat menjawab satu siri soalan sebelum beredar tempat lain. Tujuan dia adalah untuk menyemarakkan rasa ingin tahu atau ingin mencari ilmu di kalangan orang-orang muda. Ya. Beliau ditemui media selepas menjadi tetamu rancangan Kamibah ini di Kompleks Bersepadu Kekom, Kota Kinabalu. Tambah Datuk Masidi, 2 pengisian yang julung kali dilaksanakan adalah Persembahan Tentera Darat Malaysia dan Anugerah Khas Kebangsaan Negeri Sabah 2022. Ya, kerajaan negeri telah bersiap sedia menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pada November 2022 dan berakhir Mac 2023. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung berkata seramai 8,432 pegawai dan anggota pelbagai agensi siap siaga termasuk 928 pengangkutan darat, 206 pengangkutan air dan 8 logistik udara. Sebanyak 608 lokasi hotspot yang sering berlaku banjir di negeri Sabah. Manakala bagi kawasan yang sukar diakses menggunakan laluan darat pula, kita dapati sebanyak 75 lokasi pendaratan helikopter yang telah dikenal pasti. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri turut mengarahkan semua pegawai daerah bersiap sedia dan mengaktifkan bilik gerakan bencana pada bila-bila masa. Keprihatinan kerajaan menaik taraf program Jualan Keluarga Malaysia kepada Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM 2.0 terus memberi manfaat kepada rakyat terutama pemberian diskaun 10 hingga 20% terhadap 8 jenis barangan harian utama. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata program ini merupakan tanda keprihatinan kerajaan membantu masyarakat menghadapi inflasi. Kerajaan memberi subsidi sebanyak RM6,000 setiap minggu. Ya, artinya diterjemahkan menjadi subsidi sebanyak RM25,000 bagi setiap dun. Jadi terpulanglah kepada pengguna, jika banyak mereka berbelanja, maka kota subsidi RM25,000 itu mungkin habis terpakai. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan JMKM di Pasaraya Kopmat, Putatan. Dalam 1 bulan kita boleh mengadakan 4 kali lah kan jualan murah macam ini. Jadi kurang-kurangnya kan bolehlah meringankan beban kita lah kan di zaman-zaman inflasi sekarang ini. Dia boleh meringankan lagi beban pada rakyat kerana sekarang pun ekonomi sudah naik dan kita akan dapat manfaatkan barang-barang dengan mengikut harga. Sementara itu, pelaksanaan JMKM di Kinabatangan yang berlangsung sehingga esok terus mendapat sambutan menggalakkan. Ramai feedback daripada penduduk kampung sangat senang hati kerana ini adalah meringankan beban mereka mendapatkan keperluan asas barangan yang terpilih yang telah kita buat. Masyarakat setempat mengharapkan program ini diteruskan setiap bulan dan insya-Allah program ini untuk makluman semua, program ini akan dijalankan sehingga hujung tahun.
Kerajaan akan sentiasa mendengar keluhan dan cadangan pelbagai pihak mengenai isu peluang pekerjaan dan kos sara hidup. Timbalan Menteri Kewangan II Yamani Hafiz Musa berkata, perkara tersebut dianggap paling penting dalam kalangan rakyat menjelang pengumuman bajet 2023 Oktober nanti. Sehubungan itu, pihaknya akan membawa isu berkaitan perkara tersebut ke peringkat Persekutuan untuk diteliti dan dibincangkan sebelum pembentangan bajet diadakan. Masalah ini semua kita buat rekod dan kita akan cerakinkan di HQ dan kita akan ambil kira lah, dan banyak perkara yang kita kena lihat secara nasional sebelum kita spesifik di negeri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas sesi lipat urus mengenai fokus kos sara hidup dan peluang pekerjaan di Kota Kinabalu. Kita menggunakan cara yang baru di mana kita turun ke bawah, kita turun ke IPTA dan IPTS, kita cari bakat-bakat yang memang kita boleh cungkil di peringkat awal. Maknanya sudah ada jaminan di peringkat awal untuk anak-anak muda. Kita harapkan supaya kerajaan memandang serius tentang membangkitkan peluang pekerjaan yang lebih banyak melalui pekerjaan gig di Sabah, dan kita juga bersedia untuk bekerjasama. Projek Jambatan Kampung Ranggu Tawau bakal memberi manfaat kepada 15,000 penduduk kampung berkenaan apabila siap sepenuhnya akhir September ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balung, Hamid Awang berkata kontraktor terlibat akan melakukan kerja-kerja akhir, pemasangan besi tertulang dan konkrit. Sekiranya tiada halangan, projek Jambatan Kampung Ranggu ini akan dapat kita selesaikan sama ada di pertengahan bulan 9 ataupun di penghujung bulan 9. Karena kerja-kerja akhir ini ialah untuk pemasangan BIM, yang mana BIM ini sudah tersedia. Ada 9 buah BIM untuk dipasang di Jambatan Ranggu ini. Beliau memaklumkan perkembangan itu selepas merasmikan sambutan Bulan Kemerdekaan 2022 Kampung Blok 31 di Tawau. Sementara itu, penduduk kampung berkenaan berharap projek dapat disiapkan mengikut perancangan bagi memudahkan mereka melaksana aktiviti harian. Itulah harapan kami supaya dipercepatkanlah pembinaan jembatan ini untuk kemudahan penduduk Kampung Ranggu. Harapan kami dipercepatkan proses pembikinan jembatan ini sebab ini laluan utama untuk kami pergi kerja, hantar anak sekolah, jadi untuk memudahkan kerja harian kami lah. Di kampung ini pernah berlaku kecemasan, ambulans tidak dapat lalu dengan cepat sebab memandangkan sehalah sejak jalan. Itulah masalah besar di kampung kami. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Angka jangkitan baharu semalam ialah 180 kes, menurun 32 kes berbanding sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah sampel ujian ialah 2,050 dengan kadar positiviti 10.2%. Sebanyak 9 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu, manakala 4 daerah merekodkan jangkitan baharu 2 angka. Sebanyak 176 kes dalam kategori 1 dan 2, masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4 serta 2 kes dalam kategori 5. Sejumlah 257 pesakit sembuh dan 236 pesakit masih dirawat. Tiada kematian direkodkan. Peserta Amanah Ikhtiar Malaysia AIM diminta memanfaat sepenuhnya dana pinjaman yang disediakan AIM untuk meningkatkan taraf sosioekonomi di Beaufort. Ketika ini terdapat lebih 4,000 peserta AIM. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klias, Dato' Isnin Aliasni, dana pinjaman daripada AIM mampu mengembangkan perniagaan yang diusahakan secara lebih berkesan. Peserta AIM, khususnya kepada para ibu tunggal yang terlibat dalam perniagaan, supaya mereka manfaatkan sepenuhnya bantuan yang telah diberikan. Gunakan ruang, gunakan peluang ini. Jangan dapat peluang, dapat pinjaman, kita bawa arah ke lain.
Dato' Isnin bercakap kepada RTM selepas merasmikan program sambutan Hari Keluarga Sahabat AIM Blok Kota Klias Cawangan Beaufort di Klias Beaufort. Dalam majlis ini, Dato' Isnin turut menyampaikan anugerah Sahabat Setia dan anugerah Sahabat Berkomitmen Tinggi. Program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan menjadi platform perkongsian idea bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata ia memberi peluang kepada PPD menyampaikan maklumat tepat bidang pendidikan kepada masyarakat. Ini adalah sebagai satu program yang terbaik sekali dihadiri oleh pegawai-pegawai, pengetua-pengetua, guru-guru besar, ibu bapa dan juga murid-murid, di mana saya dipahamkan bahawa kehadiran hari ini yang sebelum ini pun menjangkau kepada 1,000 orang. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Hari Terbuka PPD Sandakan Peringkat Kebangsaan 2022 dan pelancaran aplikasi Android ePPD Sandakan di Dewan SMK Merpati Sandakan. Dalam pada itu, Pegawai PPD Sandakan Dr. Dalman Satahil optimis pelancaran aplikasi Android ePPD Sandakan itu akan membawa impak besar kepada pendidikan di Sandakan. Alhamdulillah kita telah bangunkan aplikasi tersebut untuk memudahkan pengumpulan data di daerah Sandakan ini sahaja, supaya di mana walau ke mana pun kita pergi, khususnya pegawai-pegawai kita, sekiranya diminta data itu kita mudah mencapai data itu. Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Islam di daerah Sandakan disaran saling bekerjasama mendukung perancangan aktiviti dakwah yang dilaksana Jawatankuasa Dakwah Daerah Sandakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Mokran Ingkat optimis kerjasama semua pihak itu penting sekaligus berupaya mempergiat serta meningkatkan lagi pembangunan dakwah dan syiar Islam. Sabastan tahniah kepada pengurusi Badan Dakwah Daerah Sandakan, Timbalan Presiden 2 PKP Majlis Perbadaran Sandakan, Saudara Parizal Sitoh, yang telah menunjukkan kepimpinan yang saya ingat sangat baik. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian dan Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Daerah Sandakan di Dewan Serbaguna, Masjid Daerah Sandakan. Majlis ini turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Daerah Sandakan kepada Ustaz Haji Rohmana Haji Ansyar. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saudara, semarakan Bulan Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Nama saya Ahmad Akif bin Zulkarnain. Selamat Hari Kebangsaan. Saya sayang Malaysia. Nama saya Muhammad Firzul Alim. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Saya sayang Malaysia. Kekalkan perpaduan, sayangi Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Sebagai tiba, kita bagaikan awan.